tajuk hari ini yaitu pembezaan. Tingkatan 5 kamu belajar ni masa tingkatan 4, which is tahun lalu, yaitu bab pembezaan. Kalau dalam bahasa Inggerisnya adalah differentiation. Okey, pembezaan ni dia ada hubung kait tentang kamiran, iaitu integration. Jadi untuk kamu kuasai integration, kamu kena kuasai pembezaan dahulu, which is topik ni lah. Tapi hari ini saya akan masuk kepada pembezaan menggunakan prinsip pertama. Okay, apa tu prinsip pertama? Kejap lagi kita akan masuk. Jangan lupa untuk invite kawan-kawan anda. Dan siapa yang sedang menonton di YouTube, jangan lupa untuk subscribe. Okay? Dan kita tengok untuk soalan yang pertama ni. Okay, untuk soalan ni adalah dia berkaitan dengan had. Ataupun kalau dalam bahasa Inggerisnya dia tulis sini lim, iaitu LIM, yang merujuk takrif dia adalah kepada limit lah. Tapi ini saya tulis dalam bahasa Melayu, dia sama sahaja kaedah dia. Itu kalau dalam bahasa Melayu dia tulis had, kalau dalam bahasa Inggeris dia tulis lim, iaitu limit. Okey, di sini dia bagi had x sama dengan 0, x sama dengan 3, dan bagi soalan 3 dengan 4 ni, dia ada bagi x sama dengan infinity, ini pun x sama dengan infinity. Okey, untuk kaedah 1, 2 dan 3, 4 ni dia berbezalah. So di sini dia kosong, iaitu ada nilai dah. X dia tu ada nilai yang tetap, fix value. Tapi bagi nombor 3 ni nilai dia infinity. Ini pun infinity. Jadi apa yang kita boleh buat adalah, okey, kita tengok dulu soalan pertama, iaitu had x sama dengan 0, iaitu 2 tambah x per 1 tolak x. Kalau ini senang sahaja, iaitu samakan x dengan 0. Iaitu bila x merujuk kepada 0, maksudnya x sama dengan 0. Which is kalau ini kamu masukkan dalam persamaan 2 tambah 0, 1 tolak 0. Kamu akan dapat 2 tambah 0, 2, 1 tolak 0, 1. Jadi 2 per 1, which is sama juga dengan 2. Okay, ini masih senang lagi untuk soalan yang pertama. Okay, masuk kepada soalan nombor 2. Iaitu had x sama dengan 3, iaitu x sama dengan 3. Jadi x kuasa 2 tolak 9 per x tolak 3. Okey, di sini jangan silap. Kalau kamu buat contoh, kamu buat kita terus masukkan 3 kuasa 2 tolak 9. Lepas tu 3 tolak 3, kamu buat begini. So 3 kuasa 2 adalah 9. 9 tolak 9, sini sudah kosong. Sudah tu kosong. Ini bila kamu dapat kosong di sini, maksudnya nilai ni, persamaan ni dia tidak tertakrif. Jadi maksudnya kaedah kamu ni adalah salah. Ini buat kaedah macam ni dia salah. Okey, jadi kenapa dia salah? Sebab dia dapat kosong. Dia tidak akan dapat kosong bila kamu ada nilai. So apa sepatutnya yang kamu kena buat adalah, yang ini x kuasa 2 tolak 9, kamu kena faktorkan dia. Bila kamu nampak begini, iaitu bila kamu dapat nilai kosong, maksudnya dia mau bagi hint tu, bila percubaan pertama kamu dapat kosong, maksudnya persamaan ni kamu kena faktorkan. Iaitu ini sepatutnya dia akan beginilah, x kuasa 2 tolak dengan ini 3 kuasa 2. Jadi x tolak 3. Gini, x kuasa 2 tolak dengan 3 kuasa 2. Kita faktorkan yang di atas ni. So ini kamu akan dapat x tambah 3 x tolak 3 sama dengan per x tolak 3. So daripada sini kamu boleh buat, kita boleh potonglah x tolak 3, x tolak 3. So yang tinggal adalah x tambah 3. Jadi x tambah 3 ni, inilah kita punya persamaan baru, which is kamu masukkan x sama dengan 3, iaitu 3 tambah 3 sama dengan 6. So sepatutnya kaedah yang betul adalah yang inilah. So ini adalah kaedah yang betul. Okey, kemudian nombor 3. Nombor 3 ni berbeza berbeza daripada yang nombor 1 dengan nombor 2 sebab dia melibatkan infinity. X bersamaan dengan infinity. So, ini apa yang kamu perlu buat? Kamu tengok nilai X dia dulu. Kamu tengok nilai X dia. X paling besar, iaitu X kuasa berapa yang paling besar? Kalau di sini X kuasa 1 lah. So 6x tolak 5, x tolak 3. Degree yang paling besar, iaitu kuasa paling besar dia adalah kuasa 1. Jadi apa yang kamu perlu buat, 6x tolak 5 ni kamu semua kena bahagikan dengan x. Ya, contohnya yang pertama tu 6x. Okey, 6x lepas tu bahagi dengan
X. Kenapa bahagi X? Sebab kita kena bahagikan dia dengan unknown limit, dengan pemboleh ubah dia. Kita kena bahagikan dia dengan pemboleh ubah dia. Bila di sini kamu sudah bahagi X, yaitu 6X bahagi dengan X, 5 ni pun kamu kena bahagi dengan X, biar semua adil. Okey, kemudian yang ini X tolak 3. Ini pun sama juga, X bahagi X tolak dengan 3 bahagi X. Sebab di bawah ni pun degree paling besar adalah X. Okey, sudah begitu kita simplify dia, iaitu kita permudahkan dia. Yang mana X, 6X per X, ini kita boleh mansuhkan dia. Okey, yang ini pun kita boleh mansuhkan. Yang mana kamu akan dapat sini adalah 6 tolak dengan 5 per X per 1 tolak dengan 3 per X. Okey, jadi di sini kita masukkan nilai X tu, which is nilai X adalah bersamaan dengan infinity. Okey, X di sini bersamaan dengan infinity. So masukkan sini infinity. Okey, so dapat berapa nih? 6 tolak dengan 5 per infinity, 1 tolak dengan 3 per infinity. Okey, satu benda yang kamu kena ingat, contoh di sini kamu ada 5. Contoh kamu ada 5 cookies, 5 biskut. Lepas tu kamu bahagikan dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu infinity. Infinity ni nilai dia sangat banyak. Jadi bila jumlah yang sangat banyak, 5 cookies ni kamu bahagikan dengan semua orang. Jadi yang tinggal lama-kelamaan dia akan jadi kosong. So kamu hanya ada 5 cookies tapi kamu bagi kepada orang yang sangat banyak. Jadi maksudnya dia akan jadi kosong di situ. Jadi di sini apa yang kamu kena ingat, bila satu nombor kamu bahagi, contoh 2 bahagi infinity, ataupun 3 bahagi infinity, ataupun 100 bahagi infinity, sebab kamu bahagi dia kepada jumlah yang sangat banyak, nilai dia akan jadi kosong. Jadi di sini maksudnya 5 bahagi dengan infinity kamu akan dapat kosong. Maksudnya 6 tolak kosong, sini pun 1 tolak kosong. Jadi jawapannya sini 6 per 1, which is kamu akan dapat sini adalah 6. So itulah jawapan dia. Itu cara dia, okey? Okey, kita cuba lagi soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ni pun sama macam soalan nombor 3, which is dia guna X infinity. Jadi di sini 5 tambah dengan 3X, degree paling besar dia X adalah kuasa 1. Maksudnya kita kena bahagi dengan X lah, iaitu 5 per X tambah dengan 3X per X. Okey, tengok unknown dia, pemboleh ubah dia iaitu X kuasa 1. Jadi kena ni lah bahagi dengan per X. Okey, lepas tu bahagi lagi sebab di sini ini pun yang di bawah adalah unknown dia, iaitu pemboleh ubah dia adalah X. So bahagi juga dengan X, which is 2 per X tambah dengan 5X per X. Okey, sudah buat begitu kita simplifykan dia, iaitu kita permudahkan dia, which is ini 5 per X dah boleh, 3X per X, so ini kita boleh mansuh. Jadi 2 per X sudah boleh, so tambah dengan 5X per X, ini kita boleh mansuhkan dia. So jadi kamu akan dapat sini adalah 5 per X tambah dengan 3 per 2 per X tambah dengan 5. Okey, jadi X kita bersamaan dengan infinity. So masukkan nilai infinity itu dalam X. Okey, masukkan nilai infinity dalam X. So ini bila kita tukar, dia jadi infinity. Sini pun infinity. Masukkan infinity, so kamu akan dapat, iaitu bila 5 bahagi dengan infinity, bila kita bahagikan dengan infinity, kita punya nilai itu dia akan jadi kosong. So maksudnya sini kosong tambah 3, lagi sini kosong tambah 5. Jadi jawapan kita adalah 3 per 5. So itulah jawapan dia bagi yang nombor 4. Okay, jadi kalau pembezaan menggunakan prinsip pertama ni, sebenarnya dia senang bila melibatkan yang limit ni, dia ada had dia. Okey, jadi overall untuk hari ini, iaitu tentang pembezaan menggunakan prinsip pertama ni, ingat sahaja bila dia bagi 2 tambah X 1 tolak X, bila kamu ada nilai di jawapan akhir, kamu ada nilai, maksudnya ini
jawapan kamu betul lah. Tapi bagi yang nombor 2 nih, contoh percubaan pertama di sini. Percubaan pertama yaitu kaedah pertama nih, kita dapat nilai dia di sini dapat kosong. Which is bila kamu dapat kosong maksudnya undefined, dia tidak tertakrif. Oke, undefined. Jadi bila undefined maksudnya method kamu nih, kaedah kamu nih salah. Jadi apa yang kita boleh buat itu maksudnya dia mau bagiin dan kita kena faktorkan persamaan nih. So bila kita faktorkan which is x kuasa 2 tolak 9, kita boleh faktorkan dia kan x kuasa 2 tolak dengan 3 kuasa 2. Bila kamu kembangkan dia akan dapat begini. So potong-potong. So di sini kamu sudah dapat nilai. So ini maksudnya betul lah sudah, sebab dia bukan lagi undefined. Oke, dia tidak tertakrif, dia sudah ada takrif, dia ada nilai which is 6. Oke, bagi soalan 3 dengan 4 nih, dia menggunakan x infinity. Jadi bila dia menggunakan x infinity, soalnya dalam soalan macam ni, kita kena bahagikan nilai itu persamaan tu dengan pemboleh ubah yang besar, variables dia yang degree dia paling besar, kuasa dia. So di sini x kuasa 1 lah 6x tolak 5, which is sini ni x bersamaan dengan kuasa 1. So bila kuasa 1 maksudnya 6x ni kita kena bahagi x, which is sini. Lepas tu bila sini sudah bahagi x, sebelah dia pun kena bahagi x. So ini pun 5 per x, sama juga yang di bawah dia. So nanti kamu akan dapat 6 tolak dengan 5 infinity, 1 tolak dengan 3 per infinity. Jadi kena ingat apa-apa yang bahagi dengan infinity, maksudnya kamu ada satu barang, pas kamu bahagikan kepada jumlah yang sangat banyak, kamu punya barang tu sudah kamu bagi-bagi dengan orang yang sangat banyak, dia akan jadi kosong. Jadi di sini 3 bahagi dengan infinity, jawapan dia kosong lah, which is 1 tolak kosong, 6 tolak kosong. So jawapan akhir dapat 6 di sini. Ini pun sama juga kaedah nomor 4 ini, sama juga yang kaedah nomor 3. Jadi kalau kamu ada sebarang pertanyaan mengenai topik ini, boleh saja tanya di ruangan komen di bawah. Oke. Jadi sebelum saya mengakhiri live saya hari ini, jangan lupa untuk sharekan kepada kawan-kawan Anda video ini. Semoga mereka pun mendapat manfaat lah untuk video saya pada hari ini. Dan jika kamu berminat untuk masuk kelas online, Tan sedang menyediakan satu kelas online, yaitu daripada tahun 6 tingkatan 1 sampai tingkatan 5 untuk kelas online nih. Kalau kamu ingin bertanya lebih lanjut, boleh sahaja PM kami melalui Facebook yaitu Tutor F Plus New Zealand, ataupun melalui WhatsApp yaitu 012-815-5042. Antara dua medium itulah kamu boleh PM kami. Jadi itu sahaja daripada saya hari ini. Saya Tutor Mazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh my god, lupa aku.